Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel pengalaman kisah seramku ini. Kali ini kita terus menceritakan kisah seram dan pengalaman-pengalaman seram ataupun misteri ya berkenaan dengan sesuai dengan tajuk ataupun nama channel ini, pengalaman kisah seramku. Jadi kali ini saya akan ceritakan satu kisah yang mana kisah ini telah diceritakan oleh seorang sahabat saya yang bernama San namanya ya. Satu masa kami telah bertemu di masjid selepas solat Jumaat dan saya pun mintalah apakah pengalaman kisah seramnya yang pernah dia lalui ataupun pernah dia alami. Maka sahabat saya ini pun menceritakanlah kisah seramnya kepada saya, dan kisah inilah yang saya nak kongsikan kepada anda semua para penonton subscriber yang setia. Sebelum itu saya memohon kepada anda semua para subscriber, penonton di luar sana, tak kira laki-laki ataupun wanita, tua ataupun muda, bantulah saya untuk mengembangkan channel ini dengan caranya mudah saja, iaitu subscribe, like and share, dan komenlah komen-komen yang membina supaya channel ini terus berkembang dan saya pun semakin bersemangat dan terus bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman seram kepada para penonton semua ya. Terlebih dahulu saya turut doakan kepada anda semua yang sudi menonton kisah-kisah seram dalam channel ini dan sudi subscribe, like and share. Saya doakan semoga anda semua termasuk saya sendiri terhindar daripada makhluk halus ataupun terhindar daripada gangguan makhluk halus seumpama syaitan dan jin dan sekutu-sekutunya ya. Dan satu lagi, janganlah kita terlalu takut sangat dengan makhluk-makhluk itu selain daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebagai hiburan ataupun sebagai mengambil iktibar daripada kisah ini, maka kita kongsikan cerita ini untuk anda semua. Saksikan selepas ini. Kembali perjumpaan saya pada hari Jumaat yang penuh berkat itu di masjid selepas solat Jumaat telah membuahkan hasil yang mana sahabat saya sudi berkongsi cerita pengalamannya yang menyebabkan sampai hari ini dia sukar untuk lupakan, kemudian dia sukar untuk menutupkan mata setiap malam. Cuma saya nasihatkan kepada sahabat saya ya, janganlah terlalu takut ya kepada makhluk itu. Kalau boleh bacalah doa pendinding sebelum tidur seperti mana yang anda lihat di awal-awal cerita ini. Kisahnya begini, sahabat saya yang bernama San ini satu masa telah dipanggil untuk apa? Untuk membantu memandikan jenazah, kerana ketika itu ada seorang lelaki yang meninggal akibat kemalangan yang dahsyat sekali ya, menyebabkan sebahagian daripada anggota badannya putus ya, subhanallah. Jadi ketika memandikan jenazah itu, imam di masjid itu memerlukan tenaga untuk membantu memandikan jenazah, kerana tidak ada pembantu yang membantu dia pada petang itu kerana masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Kebetulan pula jenazah sudah sampai ke masjid. Yang ada hanyalah 2 orang keluarga daripada arwah. Maka pendek cerita, petang itu sahabat saya kebetulan solat asar di masjid itu ya, dan ketika dia hendak balik, dia melihat memang ramai orang di masjid sedang berkumpul. Maka dia pun bertanya, ada apakah ini?
tiba-tiba orang itu berkata ada kemenangan jalan raya yang dahsyat, yang mengerikan. Oh, kata kawan saya, tiba-tiba ketika dia hendak pulang, dia telah ditegur dari belakang oleh seorang laki-laki, yang mana kata laki-laki itu, imam perlukan tenaga untuk memandikan jenazah. Maka mau tidak mahu, terpaksalah dia pergi ke bilik jenazah untuk membantu imam. Kata imam, tugas awak adalah cuma membantu menyiramkan air sahaja. Memang itulah yang perlu sahabat saya lakukan, katanya, sebab dia pun tidak ada pengalaman memandikan jenazah, dan inilah first time-nya memandikan jenazah, dan pengalaman ini kira amat berharga baginya. Maka tugasnya hanyalah menyiram air dan sekali-sekala membantu menggosok-gosok badan jenazah. Itulah tugasnya. Alhamdulillah, memandikan jenazah, urusan memandikan jenazah sudah selesai. Kemudian jenazah dikafankan, dan ketika mengkafankan pun sama juga sahabat saya terlibat seterusnya, iaitu mengangkat jenazah daripada tempat pemandian menuju tempat mengkafankan jenazah. Terpaksa dia pun terlibatlah. Sebelum tu dia ingatkan untuk memandikan, sekadar memandikan, rupa-rupanya sekaligus mengkafankan. Maka dia pun turut mengkafankan dalam keadaan dadanya berdebar-debar. Dadah berdebar-debar, merasa gemetar badan. Maklumlah pertama kali. Kemudian dikafankanlah jenazah. Arwah itu yang mengerikan dia adalah melihat anggota badan yang terputus. Itu yang sahabat saya kata, dia ngeri sangat, dia menggeletar badannya, ya. Tetapi imam dan AJK masjid seorang dan dua keluarga si jenazah ini biasa saja, mungkin mereka ada pengalaman kan. Lagipun mereka semua kira berumur lah, kira pangkat pacik-pacik lah daripada sahabat saya ini. Jadi mungkin mereka telah biasa, tetapi sahabat saya ini menggeletar badannya, ya. Daripada sejak dia masuk ke bilik jenazah, dia sudah meremang-remang bulu rumahnya memandikan jenazah, menggeletar tangannya ketika menyiram air, hingga kan imam kata, jangan menggeletar, bacalah apa-apa yang kamu tahu. Sampailah melihat anggota badan yang terputus, lagi dia menggeletar, dan teruslah dia membantu mengkafankan jenazah, tangannya masih lagi menggeletar, ya. Seram sejuk dia rasakan, bulu rumahnya tegak berdiri. Kemudian jenazah telah dikafankan, kemudian jenazah itu dibawa di ruangan masjid untuk disolatkan berjemaah, ya. Setelah imam itu beritahu disunatkan berada 3 saf, dia berada di saf yang paling belakang kerana perasaannya tidak enak. Perasaannya seram sejuk, bulu rumahnya meremang-remang. Dia kata, aduh, dia kata pada saya, waktu tu dia rasa menggigil sangatlah. Selepas dah selesai disolatkan, kemudian dia juga dikehendaki membantu imam untuk terus ke kubur. Subhanallah, katanya, terus ke kuburan, padahal waktu itu dah petang, ya, dekat-dekat maghrib dah. Alhamdulillah, tanah perkuburan pun dah siap, lubang pun telah digali. Sampai sana tidak banyak kerja, tinggal menanam jenazah, kemudian kuburkannya dan doa dan pulang. Pas ataupun selesai pengkebumian itu, pas tepat ngam-ngam waktu maghrib. Ngam-ngam waktu maghrib. Jadi dia pun teruslah ke masjid sembahyang maghrib bersama imam. Dalam keadaan badannya masih menggeletar, dia pun ikut solat maghrib. Dan selepas solat maghrib, dia terus balik ke rumah. Dalam keadaan badannya menggeletar, seram-seram sejuk. Dia kata dia terus pergi ke rumah. Sedangkan di rumah itu keluarganya, ibu dan ayahnya balik kampung. Dia tinggal seorang dengan adiknya laki-laki. Adiknya laki-laki ini Okio, kurang upaya. Jadi tak sempat ibu dan ayahnya bawa ke kampung kerana ibu dan ayahnya dan adik-beradiknya lain pergi balik kampung kerana ada jemputan kenduri, keluarga jugalah. Jadi disuruhlah jaga adiknya yang Okio itu tinggal di rumah. Jadi adiknya Okio ni berada di bilik macam biasalah, balik diam kan. Okio tak faham apa-apa. Dia Okio ni seperti terancat akal lah, tak tahu apa-apa kan. Jadi dia balik itu dalam keadaan letih, penat, maklumlah daripada mengikut memandikan jenazah, kemudian mengkafankan jenazah, terusnya pergi ke tanah perkuburan. Di dalam keadaan letih dia balik, ya. Kemudian dia
terus terbaring dan tertidur. Dia kata tertidur, dia tak sempat mandi apa semua. Aduh, dia kata selepas tertidur kira-kira pukul 12 malam, tepat 12 malam tu, dia terkejut, terbangun, terkejut. Ya, sahabat saya terkejut dan terjaga daripada tidurnya. Keadaan di antara sedar dan jagalah, macam itulah. Dia kata tiba-tiba dia terampak bayangan di depan pintu rumahnya, seorang laki-laki dengan dibungkus dengan kain kafan yang menyeramkan, sebiji seperti mana jenazah yang dia mandikan itu, sebiji sangat sama, dalam keadaan mukanya yang pucat, ya, berdarah, hidungnya, kemudian anggota badannya ada yang terputus, ya, terputus, tangannya tu terputus. Dalam keadaan begitu dibaring, ya, dia baring seorang diri. Adiknya Okio di bilik sebelah, dia baring ketika itu adalah baring di ruang tamu. Kerana terlalu letih, dia terbaring di ruang tamu di atas cushion, ya, ruang tamu, terbaring situ. Ketika itulah dia nampak lembaga itu. Subhanallah, dia kata menakut, menyeramkan. Dia nak menjerit tak boleh menjerit, dia nak bergerak tak boleh bergerak, dia kaku, tak boleh menjerit, tak boleh bergerak. Dalam keadaan dia takut begitu, takut sangat. Bahkan lembaga itu makin lama semakin mendekat dengan dengar suara seperti suara tarikan nafas, turun naik. Dia kata dia pun tak tahu nak buat apa, cuma terlintas di hatinya perkataan Allah, dia terlintas di hatinya. Dia pun sebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah dia terlepas dari ikatan itu, dia sudah tidak kaku, dia boleh bergerak dan dia pun menjerit sekuat hatinya. Dia menjerit sekuat hatinya. Tengah malam itulah dia menjerit sekuat hatinya. Nasib baiklah jiran-jiran pun jauh, taklah dekat sangat, ya, dia jiran jauh lah. Kalau adalah jiran sebelah mungkin semua terkejut. Kuat sangat jeritanya. Sampai adiknya Okio itu yang tidak tahu apa-apa itu pun menjerit juga di dalam bilik. Kemungkinan terkejut. Aduh, dia kata setelah dia menjerit kan, barulah lembaga itu hilang. Tapi dia heran kenapa boleh berlaku begitu, apa sebabnya, apa salahnya. Dia kata, dia berkata dalam diri sendiri, apa salahku? Aku tidak bersalah, aku membantu memandikan mayat dan aku tidak merosakkan apapun, tidak mengkasari mayat pun, ke kubur pun aku terus mendoakan. Kenapa boleh berlaku begini? Maka cepat-cepat dia malam itu badan pun dalam keadaan berpeluh basah, dan dia terkejut, rupa-rupanya dia belum mandi lagi. Pakaiannya masih sebahagian seluarnya masih penuh dengan tanah-tanah di tanah perkuburan. Maka cepat-cepat dia bersalin pakaian dan pergi mandi, kemudian solat isya, kerana dia belum solat isya lagi. Sebab itu dia berdoa, kemudian dia bacalah surah-surah yang dia tahu, kemudian tidur sampai ke subuh. Alhamdulillah tidak ada gangguan lagi. Dan esok harinya dia bertemu dengan imam itu, menceritakan segala-galanya, peristiwa yang berlaku pada dirinya. Kenapa ini? Kata imam tu, apakah semalam selepas kamu balik daripada ke tanah perkuburan dan menguruskan jenazah semua segala itulah, apakah kamu mandi? Katanya tidak, wahai Tuan Imam. Oh, kata Tuan Imam, kalau itu kamu semalam itu sudah terkena badi. Ya, badi itu apa? Kata sahabat yang badi itu ibarat bayangan. Kamu terbawa-bawa dalam tidur, kamu termimpi-mimpi, bayangan tu, kerana kamu tidak mandi. Sebab itu lepas kamu daripada tanah perkuburan, kamu hendaklah mandi awal-awal, kemudian berwuduk dan tidur, supaya kamu tidak kena gangguan seperti itu. Oh, kata sahabat saya, itulah puncanya rupanya. Puncanya ada ternampak seperti mayat datang ke rumahnya, kerana itulah gangguan itu, kerana tidak mandi. Ini mengikut cerita sahabat saya lah, ya. Wallahu alam, sama ada para penonton percaya atau tidak, ini sebenarnya bukan cuma ini cerita dari sahabat saya kepada saya. Saya cuma berkongsi cerita kepada anda. Moga-moga cerita ini dapat menjadi iktibar kepada kita. Dan juga saya telah melihat beberapa artikel bahawa memang patut pun kita balik daripada tanah perkuburan, kan badan kita
tak berapa, pakaian kita lah, maksud saya pakaian kita tak berapa bersih dengan tanah-tanah kotoran apa semua hasil daripada kita membantu di tempat kuburan kan, baju kita melekat tanah ya dan sebagainya. Itu pun kalau segi kesihatan pun sebenarnya kita perlu tukar pakaian dan mandi, bersihkan diri sebab inilah segi agama kita pun memang baik kita mandi, tapi mungkin kerana letih dan kelelahan maka sahabat saya ini tidak sempat mandi, dan inilah peristiwa yang berlaku padanya yang dia kongsikan kepada saya dan saya kongsikan kepada anda semua. Semoga anda mendapat iktibar dan terhibur dari kisah ini. Pengajarannya ialah jangan lupa mandi, jangan lupa mandi selepas balik daripada tanah perkuburan. Ingatlah bahawa yang kita takut hanyalah Allah Tuhan kita, bukan pada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi makhluk lain seperti syaitan dan jin itu tetap ada dan wujud hingga ke hari ini. Sekian, bertemu lagi di siri akan datang. Moga-moga anda terhibur dan mendapat manfaat dari channel ini. Assalamualaikum.